على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam salam ukhuwah warahmatullahi pada wabarakatuh. yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Marilah kita sama-sama mensyukuri akan nikmat dan rezeki Allah ini. Alhamdulillah. Kuliah kita pagi ini adalah dari saluran Google Meet Gemma Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosnia binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemma Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Luqman Makhtar dengan pengajian kita Asam Garam Rumah Tangga Nabi jilid yang pertama. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Terima kasih Bonda Ann. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya doakan semua jemaah Gemma Nur Iman walau di mana saja berada sihat wal afiat, terutama yang kita baru tahu, saya sendiri baru maklum Bonda Aisyah atas ujian yang sedang dilalui itu. Kita doakan beliau sihat walafiat, dan saya selalu apabila dengar berita ni, saya doakan semangat, kuat semangat, itu penting, insya-Allah boleh lalui dengan tabah, dengan positif, insya-Allah, dan dia akan yang orang kata mungkin mulanya pahit nanti dikenal menjadi manis, insya-Allah. Mari kita dah bermula agak lambat, maafkan saya ada salah faham sedikit di sana. Mari kita teruskan pengajian kita, memandangkan lagi, saya tengok kalender. Dia apabila kita ada countdown ni, tahu hujung ke mana, baru dia rasa penting. Pertemuan kita kali ini ialah pertemuan kedua sebelum saya ke Tanah Suci, insya-Allah bulan 10 ini. Jadi kita akan bertemu ni kali ini, minggu ni, dan minggu depan kali terakhir pada 21 September. Sebab 20 minggu satu lagi 28, tarikh 28 kami satu lagi terakhir, saya tak dapat kerana 27 28 saya berada di Kedah, ada satu program. Kemudian masuk terus Oktober saya insya-Allah berada di sana, tengah set up lagi dari segi teknikal boleh ke tidak. Alangkah saya sebut sebelum ni, saya memberi komitmen untuk cuba nak jayakan juga laksanakan live atau kuliah di sana. InsyaAllah, doakan mudah-mudahan. Baik, mari kita terus pengajian kita. Hari ini kita masuk babak ke-11, Asam Garam 11, muka surat 33. Ya, betul, insyaAllah. Dan saya kira agak menarik pengajian kita ataupun hadis yang kita akan bacakan sama-sama ini. Dia secara peribadi kepada saya membuka mata, melihat sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia penting memberi pengajaran kepada saya secara peribadi dengan perangai yang tersendiri. Ada Allah, ini Nabi, aku kena tiru Nabi lah, begitu. Apa kisahnya, mari kita ikut sama-sama. Asam Garam 11, tajuknya Sayyidatina Aisyah pelekehkan orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Dan itu jawab, benar tak Rasulullah marah isteri? Jawapannya pernah, beberapa kali lagi. Apa bukti dia, apa dalilnya, ini antara yang kita tahu, dan sebelum ini juga kita pernah baca.
Jadi ini saya sebut sangkaan, mungkin sebelum ni kita duk sangka Nabi sebagai suami yang, romantik yang baik, itulah husnuzan kita betul dengan sampainya kita tersalah faham, tersalah sangka, Nabi tak akan marah isteri ataupun isteri tak pernah marah suami. Tidak begitu realitinya, tidak begitulah. Mari kita baca insya-Allah. عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها. Hadis ini sekali lagi dan berkali-kali riwayat Ummuna Sayyidatina Aisyah. Sangat-sangat kita berterima kasih kepada beliau. Dia berkata, terjemahan yang saya buat, terjemahan awal yang saya masukkan dalam buku ini, pada suatu hari Rasulullah menceritakan kenangan-kenangannya bersama Khadijah dan baginda lebih-lebih pula memujinya. Dan terjemahan ini saya bandingkan dengan ada satu terjemahan Indonesia untuk nak confirm kita ni terjemahan kita tu jauh ke lagi mana, dia lebih kurang begini. Saya bagi tahu ni kenapa, kerana kalau pada saat ini kalau saya boleh tulis semula terjemahan ni, saya akan terjemah cara yang lain. Cara yang lain. Apa pun maksud tu tidak lari jauh. Kata Sayyidatina Aisyah, satu hari Nabi sebut atau terkenang di sini, menceritakan kenangan-kenangan bersama Khadijah dan lebih-lebih pula fa'atnaba as-sana fi as-sana'i 'alaiha, lebih-lebih pula duk puji-puja, duk puji-puji tu Khadijah. Baik. Dalam riwayat lain, saya kata kenapa saya akan terjemah cara lain, kerana dalam riwayat yang lain saya akan tunjukkan bagaimana Nabi ceritakan kenangan-kenangan itu. Dan kita akan jumpa dalam riwayat yang lain, dia boleh digabungkan, Nabi tak cerita, tapi Nabi terkenang. Nabi terkenang dan kata Sayyidatina Aisyah lebih pula Nabi ni reaksi Nabi terkenang pada Khadijah itu. Bagaimana Nabi terkenang dan ataupun nak menjawab soalan macam mana Nabi sebut cerita kenangan-kenangan tu, ada jawapannya dalam buku ini. Terus pergi tengok tempat kita gabungkan riwayat. Saya baru perasan je. Saya baru perasan kemudian dalam riwayat Asam Garam ke-63 muka surat 164. Mari kita belik-belik sikit pagi ni. Muka surat 164. Dengan kita tahu riwayat ini, kita akan rasa lagi wow, babak yang berlaku ini. Muka surat 164. InsyaAllah kita akan sampai ke bab ini, bab 2, susah senang. Kita akan ulang semula nanti kisah ini ataupun hadis ini. Ini kita baca sekali lalu sahaja. Asam Garam 63, Nabi terkenang Khadijah. Ini kait dengan hadis yang pertama tadi. Juga ada Sayyidatina Aisyah, juga riwayat Al-Bukhari, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, Ista'dhanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Halah binti Khuwailid datang ke rumah. Bagi ista'dhanat ni minta izin, bagi salam, maksud kata minta izin nak masuk ke rumah lah, nak berjumpa. Satu hari Halah ni watak baru yang kita pun kita tak kenal, baru bagi kita. Nama dia Halah binti Khuwailid. Apabila sebut je binti Khuwailid, kita terus terbayang seorang je yang dalam sejarah yang kita tahulah, namanya Khuwailid, iaitu Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi, cinta hati Nabi SAW yang pertama. Khadijah binti Khuwailid. Yang ni Halah binti Khuwailid. Jadi sama ada kakak ataupun adik serta Khadijah. Dan disebut ukhtu Khadijah, saudara Khadijah. Satu hari Halah binti Khuwailid minta izin datang ke rumah gitu. Baik. Bagi salam dari luar, Assalamualaikum kan. Lebih kurang fa'arafa isti'dhana Khadijah farta'a lidhalik. Nabi dengar masa tu, Nabi duduk dalam rumah serta Aisyah barangkali peristiwa ini berlaku. Nabi dengar suara orang bagi salam di luar. Nabi pun teringat, ya arafa, Nabi pun perasan, terkenal terus teringat tu suara, cara tu, lantunan suara tu persis suara cara bagi salam isteri dia Khadijah. Farta'a lidzalik, Nabi pun tergamam. Nabi tergamam. Kemudian baru Nabi sebut Allah, faqal Allahumma halah. Nabi pun sebut Allah, ya Allah, halah rupanya. Bukan isteri Nabi tapi halah, adik dia. Kan ada orang begitu,
perangai sama adik. Ada sebut ada kawan dia dia boleh teka, dia jumpa pertama kali, saya jumpa pertama kali dia kata, "Ustaz ada adik ke?" Kata, "Ada, belajar Jordan." Kata, "Nama sikit." Kata, "Ya adik saya tu." Dia kata sebiji, cara cakap, cara orang kata bergurau sama macam adik. Kita tak perasan pun, kita sendiri tak perasan tapi orang perasan. Begitu tuan-tuan. Nabi apabila dengar suara bagi salam, halah, dia pun terkena Khadijah sampai tergamam seketika. Yang ni reaksi Nabi ni yang merujuk kepada hadis yang pertama kita baca. Sayyidina Aisyah kata fa'atnaba fi thana'i 'alaiha. Nabi lebih-lebih pula duk ingat duk terkenangkan dia. Inilah rupa Nabi reaksi tu. Dengar suara orang lain, teringatkan orang lain. Lebih-lebih ni kerinduan. Itu kata Sayyidina Aisyah. Qalat faghirtu. Sayyidina Aisyah kata, aku tengok Nabi macam tu, aku naik cemburu, aku pun sebut ma tadhkur min ajuz. Ini kata-kata yang sama kita akan jumpa dalam riwayat pertama kita baca tadi, dan dengan itu memberi isyarat, saya kata ini kisah yang sama, sebutan. Saya yakin dia tidak berlaku beberapa kali sebab dialog itu dialog yang sama, tidak berapa dia, dan berlaku Nabi marah, maka mustahil untuk isteri mengulangi hal itu. Jadi ini kisah yang sama. Lalu digabungkan baru kita nampak keseluruhannya, ya, apa yang berlaku. Baik, kita kembali kepada hadis pertama kita. Mana tadi? Surat 35. Baik. Itu kata Sayyidina Aisyah. Mana? Bukan. Surat 33 Ustaz. Lebih 33. Baik. Jelas lah. Fa'atnaba fi thana'i 'alaiha. Nabi lebih-lebih pula duk puji dia. Maksud tadilah. Nabi duk teringat nama dengar suara orang lain, teringat ke Khadijah. Sayyidina Aisyah waktu tu selalu saya ingatkan, dia seorang remaja yang masih lagi mentah, usianya antara 9 ke 18 tahun, tidak tahu pada tahun bila berlaku ini, dan kita tahu dia yang paling satu-satunya yang anak dara banding yang lain, jadi adalah dia punya perasaan itu, kelainan. Apabila itu berlaku, kata Sayyidina Aisyah, dan dia mengakui hal ini, fa'adrakani ma yudrikun nisa'a minal ghirah. Maka cemburu lantas menguasaiku sebagaimana yang menimpa mana-mana perempuan. Cemburulah, biasalah itu. Dan ini dia akui, tuan-tuan. Baik. Tapi yang tak kenanya, dan ini dia sebut sendiri, faqultu. Aku pun dah, apabila dah cemburu sangat tu, aku pun sampai terkeluar sebut, faqultu laqad a'aqabaka Allah ya Rasulullah min ajuz min ajaiz Quraisy hamra syidqain. Maksud terjemahkan, sungguh Rasulullah, Allah kan dah ganti orang tua perempuan, perempuan tua tu orang Quraisy tu. Nanti dalam riwayat lain ada perincian lagi apa yang disebut tentang Khadijah. Sayyidina Aisyah dia ada cemburu sampai dia mengata perempuan tua, pipi tersorong-sorong, dia krepot, itu disebut dalam riwayat yang lain. Allah kan dah ganti orang tua Quraisy tu dengan orang lain. Itu katakan Sayyidina Aisyah, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Aisyah, lantas berubah serta-merta wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perubahan tu bagaimana? Taghayyuran lam arahu taghayyura 'inda syai'in qat illa. Yang mana perubahan wajah Nabi itu tak berlaku pun melainkan pada dua keadaan ini. Berubah wajah Nabi itu, kata Sayyidina Aisyah, selalunya sebelum pada ni, pada dua keadaan ini sahaja. Itu ketika bila? Inda nuzulil wahyi, ketika turunnya wahyu, ataupun indal makhilati hatta ya'lama rahmatun aw adab, ataupun ketika datang makhilah, awan mendung. Datang awan mendung, hujan ke tak hujan tak tahu ni, sehinggalah Nabi tahu yang datang itu rahmat ataupun azab. Maka kata betul, mendung tu sepanjang betul berubah wajah Nabi, lepas tu turun hujan, tengoklah hujan rahmat. Lepas tu masa tu berubah, orang kita baik semula wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dan lain-lain lagi. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, hadis Al-Bukhari, maka dia satu peristiwa sabit berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang pertama. Jelas setakat ni ya?
kat sini tak ada lagi, tak disebut lagi mana Rasulullah marah ni kan, tapi ekspresi tu ada. Fataghayyara wajhu Rasulillah, berubah wajah Nabi SAW. Baik, kita kena baca dengan riwayat yang kedua untuk kita nampak hal ini lagi, insyaAllah. Muka surat 34. Saya buat terjemahan terus, riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Sayyidina Aisyah menceritakan, Rasulullah setiap kali menyebut Khadijah, baginda tidak jemu memujinya dan beristighfar untuknya. Ini perincian yang tidak ada dalam riwayat yang tadi, dan memberikan kita beberapa input maklumat baru. Yang pertama, Rasulullah seorang suami yang yang bagus, dan hubungan dengan Khadijah sangat, kita kata, romantik. Pergi Khadijah, dia masih lagi teringat, Nabi masih teringat Khadijah, dan bukan sekadar teringat. Ada orang, kita biasa orang Melayu lah, orang Melayu lelaki yang sifat yang kita jangka ataupun expect biasa, iaitu dia lebih memendam perasaan, tak cerita, tak ni. Itu gaya orang lelaki Melayu. Perempuan kata banyak express, mulut cerita kan. Orang Arab pun lebih kurang begitu, tapi bukan standard adat, standard budaya satu bangsa itu yang menjadi orang kata ukuran kita dalam hal orang kata kita nak jadi lebih baik ini. Sebaliknya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah sebagai suami, ini saya lah peringatan untuk saya secara khusus. Rasulullah daripada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, seorang suami, seorang lelaki yang dia tidak malu, yang orang kata tidak, bukannya menahan diri untuk mengekspresi perasaan dalam khususnya cinta, rindu, sayang ini. Nabi tidak, orang kata, tidak malu untuk mengekspresi hal seumpama itu. Nabi sebagai, dan ini akhlak yang kita kena ikuti, tuan-tuan. Baik. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah tiap kali sebut Khadijah, dia cerita Khadijah kepada isteri-isteri yang lain bagaimana dia puji Sayyidina Aisyah, dia puji Khadijah. Maksud cerita tentang kebaikannya lah. Gitu. Itu satu. Dan yang kedua, beristighfar untuknya. Yang ni saya nak kita bincang sedikit. Boleh jadi sebahagian ataupun dalam masyarakat kurang memberi perhatian, jadi kita kena tekankan di sini. Istighfar. Kita tengok akhlak Nabi SAW, sunnah Nabi, bagaimana khidmat kepada si dia ataupun orang tersayang, ayah, mak kita pun semua yang telah pergi dahulu. Pertama, kita sebut kebaikan dia. Kita terkenang, contoh kita ada mak ayah kita, anak-anak kita tak ada nak jumpa, kan. Ada sempena dan keadaannya, kita pun teringat mak kita, ayah kita pun kita cerita kepada anak cucunya, jadi cucu lah, cerita kebaikan. Ni kat sini dulu ayah dengan tok ayah buat gini, tok ayah ajar berenang ini. Kita buat begitu, tuan. Itu cara khidmat. Jadi kita menghubungkan kenangan itu antara mentasi generasi. Itu cara khidmat yang pertama yang Nabi buat kepada saya. Nabi sebut Khadijah. Nabi puji tadi apa Khadijah buat begini. Itu yang satu. Pertama. Yang kedua ialah istighfar. Yang ni saya secara peribadi lebih perlukan istighfar. Orang telah pergi, tuan-tuan, kita yang masih ada ini, benda yang saya bayangkan, andailah mereka masih hidup, mereka boleh cerita, mereka boleh sampaikan kepada orang yang masih hidup, mereka akan minta tolong istighfar untuk saya, tolong minta ampun untuk saya. Ini penting. Dan kita akan tengok adalah hadis-hadis yang lain sangat konsisten hal ini. Nabi terima berita kematian, Nabi buat apa, tuan-tuan? Nabi istighfar. Antaranya dalam kisah Nabi terima berita kematian Najasyi yang jauh di Habsyah sana. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Istaghfiru li akhikum. Dapat berita Nabi kata, jom pakai istighfar untuk saudara kamu. Istighfar, tuan-tuan. Nah, saya nak sebut begini, kenapa? Maaf kalau kata ada tersinggung, tapi ini kita bercerita tentang ilmu, tuan-tuan. Yang menjadi kebiasaan masyarakat kita, terima berita kematian apa sebagainya, apa yang kita menjadi rutin, menjadi kebiasaan, kita sedekahkan Al-Fatihah. Ya, kita sedekah, jom sedekahkan Al-Fatihah. Baik.
isu sedekah Al-Fatihah ini dibincangkan oleh para ulama dan berlaku khilaf. Dia bukan sedekah Al-Fatihah. Itu semata-mata. Tapi isu yang lebih dasar ialah tentang sedekahkan pahala kepada si mati. Orang hidup, sedekahkan pahala amalan yang dibuat, tapi niatkan sedekah kepada si mati. Sampai ataupun tidak. Sebagaimana kita buat dalam menjadi rutin di kuliah kita ni kan. Pengurusi majlis akan sebut. Kita baca Al-Fatihah dan sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang ni dari segi perbincangan ilmiah berlaku khilaf para ulama. Dari dua pandangan, sampai atau tidak, sebahagian mengatakan tak sampai, sebahagian mengatakan sampai. Dan dua-dua ni kuat, ada hujah. Para ulama berbincang, dia bukan emosional. Mereka berbincang secara objektif untuk nak dapatkan pandangan yang lebih tepat, yang lebih benar apa. Untuk dalam kes ini, sampai ataupun tidak pahala yang disedekahkan oleh orang hidup kepada si mati yang diniatkan itu, dia bagi saya satu khilaf yang sangat kuat. Kita boleh, orang kata, ambil mana satu pun tidak apa, tanpa kita merendahkan pihak yang kita tidak bersetuju dengan dia, tuan-tuan. Kat sini saya kira secara umum jemaah kat sini mengambil lah, beramal atas dasar sampailah pahala itu kepada si mati. Tak apa ini. Jadi kembali kepada isu si mati tadi, saya melihat memerhatikan memerhatikan dia jadi tak kenanya apabila kita buat perkara yang tadi berlaku khilaf sampai tak sampai, kita kata dah sampai. Dalam masa sama kita mengesampingkan, mengabaikan ataupun terlupa benda yang sunnah, yang sepatutnya yang tu dia buat, iaitu istighfar kepada si mati. Ini penting. Sebab itu boleh dengar berita kematian, tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena ingatkan ialah jom pakai istighfar, minta ampun kepada saudara kita yang baru kita terima berita kematian dia. Kemudian nak sedekah Al-Fatihah, itu yang second stage, kali kedua lah. Itu tak apa, tuan. Tapi jangan lupa yang pertama, istighfar. Saya pun tuan-tuan kalau dengar ibu-ibu sekalian, kalau dengar berita, kita tak tahu masa kita yang dengar berita, saya pergi dulu, saya tak, kalau saya sebut, saya tak nak minta sedekah Al-Fatihah, baca Quran, tak nak. Tapi minta istighfar untuk saya. Setiap kali teringat, istighfarkan untuk saya. Kerana kita berbincang dari sudut ni perbincangan akidah sikit. Apabila matinya seorang anak Adam, manusia itu, terputus segala amalannya, kan, illa min salas, tu perbincangan itu, tolak itu pun dari sudut dari sudut hadis tadi juga menjadi dalil bagi sebahagian mengatakan tak sampai kerana dia hadkan pahala itu ilmu yang dimanfaatkan ini. Baik. Tak apalah. Tapi perbincangan yang saya nak sebut ialah dalam isu apa yang lebih bermanfaat untuk si mati, antara dikurangkan dosa dengan bertambah pahala. Mana yang lebih mustahak, yang lebih dia perlukan? Itu selalu soalan yang saya lontarkan, dan kita buat kajian, kita kumpul data, kumpul nas-nas. Antara itu, tuan-tuan, dua ni yang paling diperlukan oleh si mati ialah supaya dosanya dikurangkan. Dan dia sudah tidak ada ruang dan peluang untuk nak kurangkan dosa dia. Dia tidak boleh istighfar, dah habis dah cerita dia. Dia begitu juga tidak ada peluang lagi untuk nak tambah pahala dia. Cuma mengharapkan tadi ihsan orang yang masih hidup, kita semualah. Dan kita ni yang kita nak bantu dia lebih-lebih lagi, yang mana? Istighfar, minta Allah Ta'ala Allah ampunkan dosa-dosa dia ni, ataupun tadi sedekahkan pahala. Mana yang lebih mustahak, tuan-tuan? Cara ringkas nak sebut, yang lebih mustahak, lebih diperlukan oleh si mati ialah supaya dosa dia yang ada, yang masih kekal itu, Allah kalau boleh, Allah hapuskan, buang. Amalan yang seadanya yang dibawa ketika orang kata berakhirnya usia dia sekadar itu, andai kata itu saja dia memadai dah, insya-Allah. Kalau boleh dikurangkan hutang tu. Ini dalam kehidupan pun kita pun ada prinsip tu, nak kurangkan hutang dulu ataupun nak tambahkan pendapatan. Ada perbincangan kat situ kan. Baik, saya tak nak pergi panjang kat sini, tapi mengambil kata kesempatan atas sunnah Nabi ini, apabila teringat kepada orang tersayang yang telah pergi, dua benda yang Nabi buat. Pertama, Nabi sebut kebaikan dia. Yang kedua, Nabi istighfar kepada dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita buat ni. Kata Sayyidina Aisyah,
Pada suatu hari, beliau menyebut lagi tentangnya, tentang Khadijah. Lantas aku naik cemburu sehingga aku berkata, Allah kan sudah ganti orang tua itu untuk awak. Dalam riwayat lain, nanti kita akan jumpa di depan nanti, dalam bab 2, dialog yang lebih terperinci yang Sayyidina Aisyah kata kepada Khadijah. Kan? Allah, dalam riwayat sebut sekadarnya, Allah kan dah ganti orang tua tu untuk awak. Perasaan luahan Sayyidina Aisyah. Lantas kata Sayyidina Aisyah, aku lihat Rasulullah marah. Dalam riwayat ini sebut secara pasti Nabi marah. Rasulullah marah dengan marah yang menggetarkan kulitku. Ni, ini saya diulang sebut style marah Nabi. Tapi nak buat payah juga tuan-tuan. Style marah Nabi. Kita baca tuan-tuan. Sehingga aku berkata dalam hati, ya Allah, jika engkau hilangkan kemarahan Rasulullah SAW terhadap diriku, aku tidak akan sebut lagi yang buruk-buruk tentang dia, yakni Khadijah, selama mana aku hidup. Itu kata Sayyidina Aisyah dalam hati. Doa dalam hati. Dan ni sebut doa juga boleh berlaku dalam hati. Adabnya dilafazkan, tapi dalam hati, lintasan hati juga dengan niat yang betul, dengan perasaan ni, dia juga dikira sebagai doa. Kata Sayyidina Aisyah, ya Allah, dalam hati, berdoa dalam hati, kalau engkau hilangkan kemarahan Rasulullah terhadap aku sekarang ni, Allah, aku berjanji, aku berazam, aku tak nak dah ulangi, tak nak mengata lagi yang tak kena, yang buruk tentang Khadijah selama mana aku masih hidup. Itu kata Sayyidina Allah. Berat ni tuan-tuan, situasi yang dilalui oleh Sayyidina Aisyah. Baik, kita berhenti pada fakta Rasulullah marah. Rasulullah marah. Kita sebut tadi, Rasulullah marah isteri tak? Ya, Rasulullah marah isteri. Rasulullah marah anak. Dan saya sebut berulang kali, tempat lain pun ada pernah dengar orang buat ceramah parenting, dia kata Rasulullah tak pernah marah anak. Itu tak kena. Dan dia nak portretnya sifat baik Nabi sebagai seorang, sebagai ayah, bagaimana mendidik, dia nak highlight tentang teknik pendidikan anak. Itu tidak ada masalah teknikal dari segi orang kata pengalaman dan berubah zaman, tak. Tapi untuk nak dirumuskan, kata Rasul tak pernah marah anak, tak pernah. Tak betul. Sama juga orang kata, pernah kata kalau ada kuliah-kuliah, bukan kuliah, khusus-khusus perkahwinan apa semua nak ajar ni, lalu disebut Rasulullah tidak marah isteri. Tak betul cara ni. Atas sangka baik, ya, sangka baiklah. Tapi ilmu tidak menyokong hal itu. Bahkan bila kita kata yang begitu, sebaliknya membawa pengurangan, kita mengurangkan sifat teladan Nabi SAW. Rasul tak pernah marah. Macam mana kita manusia yang sifatnya dilengkapi marah, kadang lebih marah tu, nak belajar cara orang kata anger management, pengurusan marah. Kalau Nabi yang jadi menjadi panduan kita pun tak pernah marah. Tak ada. Rupanya tak, Nabi marah. Sifat semula jadi manusia, antara marah ada pada Nabi SAW. Dan kebetulannya ni projek lama lah, masa saya buat solusi dulu, saya kumpulkan hadis-hadis marah. Kalau perempuan masih ingat, ibu masih ingat, ada isu solusi ke berapa dah, tajuk dia jangan marah. Depan tu gambar glove, sarung tangan tinju, jangan marah. Saya ingat dalam tu saya muatkan beberapa hadis, sekian hadis. Asalnya saya jumpa 40 hadis. Setakat jumpa, bukan nak kata itu sahaja, mungkin ada lagi. 40 hadis, maksud 40 bukan riwayat. Ini 40 hadis yang berbeza, 40 kes Nabi marah. Sepanjang itu 40, mungkin ada lagi. Nak kata, mana kemarahan Nabi marah itu benda yang orang kata biasa, kena pada tempat dia. Apabila kita kumpul data, kita tengok, Nabi marah. Dan ada 40 kes Nabi marah. Baru kita akan nampak pattern, corak dia. Okay, Nabi marah, ya Nabi marah. Soalan yang berikutnya, macam mana Nabi mengurus kemarahan? Yang lebih asas, macam mana Nabi marah? Satu. Soalan yang kedua yang terbentuk, saya rumuskan daripada 40 hadis itu, apakah perkara-perkara yang membuatkan Nabi marah? Penting. Sebab kita akan jumpa riwayat untuk kita bandingkan. Pada kita mungkin aku marah kalau kena ni, tapi Nabi tak marah pula. Jadi kita boleh tahu. Cukup dengan kita menjawab dua soalan ini, dia menjadi panduan kita untuk mengurus kemarahan. Dan mengurus marah ni dia berjalan selagi hayat di kandung badan lah. Kan? Baik.
Nabi marah. Bagaimana Nabi marah? Yang ni saya boleh jawab secara konsistennya dan saya dah ulang sebut pun. Nabi marah bukan dengan marah-marah. Itu ayat paling mudah. Nabi marah, ya Nabi marah. Tapi bukan dengan marah-marah. Maksudnya Nabi marah bukan dengan suara. Suara tinggi, hedik. Yang ni saya secara pribadi, anak-anak pun tahu. Yang ni ada kita terlanggar juga kan. Marah nak suara tinggi. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi marah, ya Nabi marah. Tapi bukan dengan suara marah-marah, tak. Nabi marah, yang konsistennya Nabi marah tanpa suara. Ini nak buat payah kan. Nabi marah tanpa suara. Sebagai Sayyidatina Aisyah kata, tadi aku lihat Rasulullah marah. Bukannya perbuatan marah Nabi itu dengan mulut, tapi orang tahu, ni Nabi marah ni. Iaitu berubah wajah Nabi SAW. Ya, perubahan pada wajah. Sebagaimana hadis yang pertama kita kata tadi, fataghayyara wajhu Rasul. Berubah wajah Nabi SAW. Untuk lebih memahami lagi, bagaimana Nabi marah, bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana Sayyidatina Aisyah tahu itu Nabi marah, tuan-tuan. Ni kita kena gabung dengan ilmu syama'il. Ilmu susuk tubuh Nabi SAW. Nabi, apa bentuk muka Nabi? Kita baca Syama'il. Nabi, muka Nabi bulat. Dia bukan kategori lonjong, bujuk atau petak, tak. Nabi bulat. Bulat sudah tentulah bulat yang sempurna, bukan orang kata cabi gemuk tu, tidak. Wajah Nabi, bentuk muka Nabi bulat. Kulit Nabi cerah. Apa, kening Nabi melengkung tapi tidak orang kata tak takut, tidak bersambung. Dan di antara dua kening Nabi ada urat. Ada urat di dahi. Dan ni menarik. Buat carian, ada tak orang yang macam ni pada hari ni? Ada, tuan-tuan. Ada beberapa orang yang kalau mungkin tu boleh kongsikan, pernah tak jumpa orang yang kita perasan dia nampak urat timbul antara di dahi dia. Nabi, daripada riwayat kita baca Syama'il Muhammadiyah, perfect, betul-betul tengah dahi Nabi SAW. Orang nampak dahi. Dan yang membuatkan lebih ketara dalam Nabi cerah, ada urat, nampak urat. Apabila Nabi marah, muka Nabi jadi merah dan urat tu makin timbul. Orang tahu dah ni Nabi marah. Ini ekspresi. Ini ekspresi pada wajah Nabi SAW. Orang tahu dah, Nabi marah. Dan marah itu sampai, kadang-kadang kata Allah, marah cara ni lebih sampai kepada orang yang kita nak luahkan kemarahan itu, berbanding dengan bercakap kan. Kita marah pasangan kita. Kalau kita marah dengan suara, silap hari bulan, dia lawan balik, dia jadi tercalak, ego dia jadi berlaku ni. Tapi kalau marah senyap, yang kita pun terasa lah apabila isteri marah kat kita tapi dia tak nak cakap dengan kita, mengajuk, tu lagi terasa. Dan ini yang Nabi buat, tuan, marah tanpa suara, yang sehingga kesan dia, kata Sayyidatina Aisyah, menggetarkan kulitku. Marah sangat Nabi ni, berubah wajah Nabi ni kan. Dan perubahan wajah Nabi itu dalam riwayat pertama kita tahu tadi, hanya berlaku dalam dua keadaan sahaja. Biasa Sayyidatina Aisyah perhatikan. Pertama ketika turunnya wahyu, yang kedua ketika awan mendung. Ini juga kita, kalau boleh kita menjiwai suasana atau perasaan keadaan ketika itu, baru kita rasa, tuan-tuan. Ya, pertama ketika turunnya wahyu, Allah ni mengingatkan kita tentang bebanan yang ditanggung oleh Nabi SAW. Wahyu turun, Nabi terima wahyu bukan dalam keadaan senang, secara semula jadinya. Macam kita dengar dapat melalui Bluetooth, orang cakap senang. Tak. Wahyu turun pada Nabi SAW, terus memberi kesan kepada badan Nabi. Berat Nabi sedang menanggung sesuatu, tuan-tuan. Macam saya boleh bayang, kalau tentu ada pengalaman menghafal Al-Quran, boleh rasa sejam, 2 jam menghafal Quran, istilah itu berasak kepala. Rasa panas, rasa berasak kepala. Rasa. Itu kita kemudian dah. Tapi Nabi untuk pertama kali seorang manusia menerima wahyu dari langit, berat, tuan. Kita tengok beberapa hadis yang ada pengalaman para sahabat Nabi, ada ketika turunnya wahyu, pernah Nabi masa tu musim sejuk, nak berlari, tapi turun wahyu, berpeluh Nabi. Allah, berat, tuan. Pernah dalam Nabi dengan sahabat ramai-ramai, ada sahabat kiri dan kanan, turun wahyu,
peha Nabi menghimpit peha sahabat di kiri dan kanan itu sampai sakit. Oh, Nabi tekan peha aku dengan peha Nabi lah. Tengok tu upaya Nabi sedang menanggung. Tu bayangkan keadaan tu. Jadi orang kata jadi kerah badan. Maksud sedang menanggung. Biasa menanggung sakit lah. Dia ingat kita sakit perut, tahan begitu. Ini Nabi ketika terima wahyu berlaku keadaan itu. Ha. Saya duk bayang apa bila time kita jadi badan jadi kerah duk tahan sampai berpeluh. Maaf sebut menjelak tapi ni pengalaman. Biasa ketika orang kata datang memerut lah. Tanda tak jumpa lagi. Oh, tanda tu duk tahan berpeluh lah. Masa tu. Dan masa tu lah baru tahu bila jumpa tanda melepas Allah nikmatnya dapat melepas tu. Ini nikmat. Dulu ni mungkin ingat sekadar lalu saja. Nak kata keadaan badan tu menahan sedang menanggung sesuatu tu. Dan ini berlaku Nabi lalui ketika turun wahyu. Dan sekali lagi ketika makna kata Nabi marah sangat lah ni. Apa kata Sayyidina Aisyah perubahan itu berlaku perubahan wajah Nabi berlaku tadi ketika tadi sedang menurun wahyu. Tapi ini berlaku ketika Nabi aku kata sesuatu pada Aisyah marah sangat tu. Nabi sedang menahan marah tu. Oh, boleh bayang tak? Satu, keadaan yang kedua kata Sayyidina Aisyah tadi, indal makhilah, ketika mendung, keadaan jadi mendung. Masa tu dalam riwayat lain kita akan jumpa Sayyidina Aisyah sebut apabila turun datang mendung, awan jadi langit jadi gelap, Nabi tak duduk. Nabi mundar-mandir kanan kiri, Nabi keluar rumah, masuk rumah balik. Serba tak kena. Salah habah kalau kata. Serba tak kena. Apa ni? Kemudian mari dekat awan tu turun hujan, baru Nabi lega berubah. Kenapa ni? Ini kegusaran Nabi SAW sebab hujan turun tak tahu penyebab dia apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi rahmat, boleh jadi azab. Dan berapa banyak kaum yang terdahulu dihukum dengan hujan. Pada hari ini pun negara kita di mana-mana hujan tu sekejap berlaku banjir kilat, berlaku tanah runtuh. Kita tidak tahu hujan. Dan itu perasaan ketidakketahuan itu yang menggusarkan Nabi SAW. Itu sekali lagi membuktikan secara tak langsung Nabi seorang manusia, perkara ghaib ini bukan bidang kuasa Nabi. Allah tak bagi tahu kepada Nabi, Nabi tak tahu. Awan mendung datang, nak hujan biasa ke ataupun datang hujan malapetaka, Nabi tak tahu, Allah tak bagi tahu. Dan itu kita menyalahkan bagaimana perasaan Nabi sebagai manusia untuk kita ikuti dan rahmat Allah. Baik, dua keadaan ini yang kita boleh apabila kita tahu hari ini memang dahsyat, patutlah Nabi tak senang berubah wajah Nabi, tapi sekali ini berlaku dalam situasi Nabi marah, Nabi menahan marah sangatlah tu kan. Apabila Sayyidina Aisyah menunjuk satu perkataan kepada Khadijah yang tak patut. Ini tentang kita boleh rasa Nabi marah. Sayyidina Aisyah sebut, jadi sampai menggetarkan kulitku sampai dia berdoa, ya Allah, hilangkanlah kemarahan Rasulullah. Dia berjanji itu dan ini. Baik. Kata Sayyidina Aisyah, kita kembali pada hadis kita muka surat 34. Setelah itu aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tenang seperti keadaan awal aku bertemunya. Ini pengajaran penting. Saya bab marah ni dia pengajaran untuk saya secara peribadi lah. Tuan-tuan, saya kena akui dulu melalui proses orang yang orang kata bukan cepat marah tapi marah tu, tak takut korang. Kita kecil kita lawan orang besar juga, ingat zaman sekolah ni. Kalau orang anak kita siap lah. Kita tak kecewa tak apa. Ada perasaan tu. Orang buat kat kita sekali, tak ada, kita tak biarkan. Itu saya. Orang kata barat pun ya jugalah. Tadi bab hadis Nabi marah ni sangat-sangat memberi orang kata kesan, aku kena buat ni. Jadi yang boleh kita pelajari kat sini, masa marah itu akhlak Nabi SAW, Nabi tahan marah, tak bercakap, tak buat apa tuan. Bercakap hanya lepas pada itu. Dan ini sangat penting. Berapa banyak orang yang menyesal ucapannya kerana dia bercakap berkeluar ketika marah. Tapi kalau ditahan, berlalu reda, itu jadi cool balik. Yang ni kita kena orang kata cuba praktikkan. Tak berjaya, kita cuba lagi. Time marah jangan cakap. Nabi buat gitu. Dan bayang, sangat keras Nabi marah tu, tahan muka berubah. Time tu Nabi tak cakap. Sehinggalah kata saya, aku lihat Rasulullah kembali tenang. Dah cool balik lah seperti keadaan saya. Masa tu baru Nabi cakap. Dia cakap tu jadi bijak lah cakap lepas tu. Kita salurkan
kemarahan itu adalah ucapan yang lebih sampai. Ini kata Nabi SAW. Nabi pun bersabda, apa awak kata tadi? Oh, kadang dengan soalan tu pun dah menakutkan, kan? Macam kita guru, kita tanya soalan tu. Awak cakap apa tadi? Anak-anak kita macam tu. Juga dia tersalah, tercakap, terbawa benda yang dari sekolah kan, cakap benda tak elok. Kita tak perlu hedik pun. Kita tanya soalan. Hakim, kecek ke dia saat ni? Dia terus senyap tu. Marah tu sampai. Jadi marah sekali berulang kali tersebut, dia tidak semestinya dengan cara marah-marah, kan? Dengan soalan tadi pun begitu. Dan ini saya sebut tadi 40 hadis, tak kurang daripada 40 hadis Nabi marah, antara dalam bentuk soalan. Nabi ulang tanya, ada seorang sahabat ni, cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah, kenapa engkau tak belah perut dia, tengok iman dia tak? Kenapa? Nabi ulang soalan. Tu Nabi marah lah tu. Dan terasa sangat-sangat Usamah. Dia kata, kalau aku tak beriman lagi masa ni, tak lahir lagi masa ni. Dia terasa Nabi marah tu. Jadi kita belajar tips, kita menyampaikan kemarahan kepada seorang tu dengan bertanya. Nabi kata, apa kata tadi Aisyah? Oh, baik. Kemudian Nabi sebut, demi Allah, dia, yakni Khadijah, beriman dengan saya saat orang lain ingkar. Nabi backup lah apa Sayyidina Aisyah sebut tadi, secara tak langsung merendahkan, mempelekehkan Sayyidina Aisyah. Nabi ingatkan tentang kemuliaan, manaqib Sayyidina Khadijah. Demi Allah, dia beriman dengan saya saat orang lain ingkar. Sebab ini kita, kalau tuan-tuan kita belajar sirah dulu pun, dibuat bentuk soalan, siapakah orang pertama beriman? Disebut Sayyidina Abu Bakar. Kanak-kanak yang pertama beriman, Sayyidina Ali. Orang kata betul, tapi ada yang lebih tepat ataupun perlu diperincikan. Apabila kita tengok hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kalau saya kata, siapa orang pertama beriman apabila Nabi diangkat menjadi Rasul? Isteri. Sayyidina Khadijah tu yang pertama. Kanak-kanak yang beriman, Sayyidina Ali termasuk anak-anak Nabi. Tapi dalam pengajian sirah tidak sebut tu. Dan kenapa tak disebut? Dikira maklum lah, automatik lah. Nabi sebagai ketua keluarga. Mesti ikut, anak-anak automatik ikut. Tak. Dengan ini kita akan tahu. Kita kena ingat sirah, kisah Nabi Nuh, Nabi Lut dalam Al-Quran disebut tentang isteri mereka, tentang anak mereka, tentang ni. Jadi iman itu tidak diwarisi. Mana apabila Nabi menjadi Rasul, terus isteri Khadijah beriman, anak-anak pun turut. Ini orang kata usaha iman yang tersendiri, bukan automatik. Biasa Rasulullah, keluarga pun ikut seborong saja. Tak begitu. Jadi iman mereka masing-masing. Jadi kita kena rasa pandang tinggi. Sayyidina Khadijah sebagai isteri, anak-anak Nabi, Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulthum, Fatimah ketika itu. Kalau nak ikut hal ni boleh jadi orang kata bercanggah dengan Nabi SAW. Tapi tidak. Jadi kena rasa besar iman mereka, bukan automatik lah. Tak begitu. Itu kata Nabi. Dia beriman saat orang lain ingkar. Orang lain tak percaya lagi, tapi dia dah awal-awal beriman. Alhamdulillah. Besar pengorbanan iman ini. Dia membenarkan saya saat orang lain mendustakan saya. Ini kita boleh kenang banyak babak Khadijah, babak dia Bad'il Wahyi, permulaan wahyu itu kepada Nabi. Ini sangat ajaib untuk kita terkai bagaimana reaksi ataupun tindak balas Sayyidina Khadijah mula-mula Nabi turun dari Gua Hira, turun balik rumah dari keadaan terketar takut sampai kata zammilu ni, selimutkan aku kan. Nabi masih takut, tuan-tuan. Yang ni dan apa reaksi Sayyidina Khadijah apabila Nabi kata aku takut dengan ini? Khadijah buat apa? Khadijah orang kata cool down Nabi. Saya duk bayang, tidak semua orang akan buat macam tu, kan. Kalau kita lah daripada harian ni, boleh jadi reaksi orang atau pasangan kita, saya sendiri, apabila isteri datang balik, kita takutlah apa ni, kita boleh jadi kita orang kata tanya lain, awak buat apa awak sampai awak nak marah awak? Boleh jadi begitu, menambah kegusaran lagi, boleh je. Tapi akhlak rumah tangga Nabi tidak begitu. Khadijah tidak begitu. Orang lain tak percaya kat Nabi, dia
yakin, membenarkan. Ini besar ketika itu. Nabi perlukan moral support ketika itu. Dia membenarkan saya saat orang lain mendustakan saya. Ini tak percaya pada saya. Itu dua kelebihan. Kata Nabi lagi, bersamanya saya mendapat zuriat. Sedangkan orang lain tidak mendapat zuriat daripada saya. Ini manaqib ataupun fadilah serta khadi yang tidak dapat diatasi oleh mana-mana isteri Nabi SAW hatta Sayyidatina Aisyah, iaitu kelebihan dapat zuriat daripada Nabi SAW. Dengan jadi kita tahu satu-satunya isteri yang Nabi dapat zuriat ialah Khadijah. Yang orang lain tu tidak, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin persoalan, Ustaz, dengan ni anak bongsu Nabi Ibrahim dengan Maria tu macam mana pula? Ini membawa kita untuk mengetahui bahawa Maria, sebagai kita dah bincang awal-awal dulu, beliau bukannya dalam kategori isteri yang dinikahi dengan mahar, dengan tak. Dia ialah kategori hamba, sarair, hamba-hamba yang ditidur, yang digauli oleh Nabi SAW. Jadi Maria secara tepatnya dia bukan bukan isteri, tapi hamba. Ini. Baik, itu hadis dari At-Tabrani. Baik, boleh ikut setakat ni? Jam saya dah mati dah tak charge. Alhamdulillah Ustaz. Teruskan. Kita baca hadis yang ketiga dan kita akan berhenti insya-Allah untuk ni. Sayyidatina Aisyah berkata, hadis yang ketiga. Sayyidatina Aisyah berkata, tidak pernah aku cemburu terhadap mana-mana perempuan sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Di kerapnya Rasulullah menyebut tentangnya. Itu pengakuan Sayyidatina Aisyah. Cemburulah juga dengan orang lain tapi tak ada lawan cemburu aku pada Khadijah. Walhal, kata Sayyidatina Aisyah, baginda menikahiku selepas 3 tahun Khadijah meninggal dunia. Yang ni penting untuk dibuat penelitian sebab dia ada riwayat-riwayat yang bukan nak kata bercanggah tapi perlu diharmonikan, kan. Bila Nabi nikah dengan Sayyidatina Aisyah atau bila Nabi mula poligami, kan. Baik. Satu, kita tahu bahawa Nabi tak nikah, tak berpoligami sepanjang nikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi nikah. Bila Nabi nikah tu, itu tempoh tu tidak di orang kata apa, tidak dapat kita putuskan. Jadi cukup kita tahu. Berdasarkan kalau kita mengandaikan bahawa Nabi nikah dengan Aisyah, begini, Nabi kematian Sayyidatina Khadijah, kemudian Nabi tak nikah beberapa ketika, tempoh tu tidak diketahui, dan kita tahu isteri yang Nabi nikah selepas pada itu ialah Saudah binti Zam'ah. Kemudian baru Aisyah. Yang mana dua-dua orang ini diusahakan oleh Khawlah binti Hakim, kan, yang jadi matchmaker yang tolong uruskan Nabi SAW. Dia yang tawar pada Nabi Rasulullah nak kahwin. Nabi kata ikutlah serah pada awak. Masa tu Nabi dah maklum dah. Bukan tawaran, cadangan yang ada daripada Khawlah ke Fatimah. Rujuk balik. Dua nama ni dah. Kalau nak janda Saudah, kalau nak anak dara Aisyah. Nabi kata ikutlah. Sampai situ. Bila nikah tu tidak orang kata apa, tidak didapat untuk dipastikan. Baik. Saya tak ingat nak buat rumusan. Tak silap saya ada riwayat saya baca sebelum pada ataupun ulasan sejarawan, dia kata Nabi nikah dengan Saudah beberapa bulan selepas kematian Sayyidatina Khadijah. Maknanya kata tempoh nak dapatkan tempoh Nabi menduda itulah. Tapi kalau saya tak jumpa ulasan itu, dengan riwayat yang saya jumpa ni membayangkan Nabi nikah dengan Saudah dengan Aisyah dalam waktu yang dekat Nabi nikah Saudah, Nabi ikat pernikahan dengan Aisyah terus. Maknanya kata boleh jadi selepas 3 tahun di hujung-hujung Nabi nak hijrah. Jadi dengan asas saya nak katanya lama juga Nabi menduda, boleh jadi ke 2 ke 3 tahun. Itu maksud saya. Daripada kita boleh faham di sini. Baginda menikahiku selepas 3 tahun Khadijah meninggal dunia. Kalau kita pegang pada yang ni, boleh kata 2 ke 3 tahun Nabi solo, Nabi jadi duda.
Tuhannya, kata Sayyidina Aisyah, atau Jibril pernah menyuruh baginda mengkhabarkan berita gembira kepada Khadijah bahawa dia akan mendapat rumah yang diperbuat daripada mutiara nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ni antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kongsikan kepada para isteri tentang Khadijah. Selain Nabi ceritakan tentang kebaikan Khadijah, Nabi cerita tentang fadilat, tentang kelebihan Khadijah. Antaranya bahawa pernah Nabi cerita pernah Jibril datang beritahu Allah kisahlang kepada Khadijah, dan Allah beritahu bahawa engkau nanti akan dapat rumah yang senyap, yang gini. Itu kelebihan Nabi cerita pada isteri Nabi. Itu yang antara boleh jadi sebut jugalah Sayyidatina Aisyah rasa lebihnya, rasa cemburu pada Khadijah. Ni hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab akhlak dalam bab pernikahan Nabi dengan Khadijah. Wallahu alam, saya nak berhenti di sini dahulu. Saya buka pada soalan, buka pada sebarang perbincangan dan input. Sekali lagi saya alu-alukan sebarang tadabbur, sebarang cetusan, sebarang buah fikiran yang ibu-ibu, bonda-bonda tercetus ataupun terlintas sepanjang pengajian kita ni untuk saya ambil manfaat. InsyaAllah. Bonda Ann, serah semula majlis. Alhamdulillah Ustaz. Silakan kepada jemaah yang mana nak bertanya. Kalau ada soalan ataupun nak dibincangkan. Cuma saya Norma tak angkat tangan tu tanya. Sekejap, saya nak tanya dulu. Saya cuma nak tanya Ustaz, bila sampai dekat kata Rasulullah yang bersama saya mendapat zuriat sedangkan orang lain tidak mendapat zuriat daripada saya. Kata-kata ini, tidakkah ia macam menyentap hati para isteri yang lain? Sedangkan betul, orang lain memang tak ada anak dengan dia kecuali seorang tu. Menarik. Saya jawab. Saya respon secara sekali sepintas. Pertama, peristiwa ini berlaku agak tertutup dengan kita nampak di sini, iaitu berlaku di rumah Sayyidatina Aisyah. Maknanya ada di situ Sayyidatina Aisyah dengan Nabi sahaja. Jadi ucapan itu didengar ketika itulah oleh Sayyidatina Aisyah saja. Baik. Dan Nabi keluarkan kata-kata itu in respon sebagai tindak balas pada apa yang Sayyidatina Aisyah sebut. Dan lebih dasar daripada itu adalah perasaan yang Sayyidatina Aisyah kandung tentang Khadijah. Mana melihat tidak mengangkat, kita bayangkan di mata Sayyidatina Aisyah, Khadijah ni biasa-biasa lah, kau perempuan tua ini. Jadi ada keperluan untuk Nabi sebutkan hadis walaupun sentap, kena atas batas hidung lah kan. Sayyidatina Aisyah itu masih lagi muda, dia masih lagi masa tu berapa umur dia kan. Nak kata benda yang disebut ini khas kepada Sayyidatina Aisyah pada ketika itu. Awak barangkali duk sangka Khadijah itu awak muda cantik ini. Itu sangkaan, dan Nabi sebut kelebihan yang ni, 3 perkara itu untuk Sayyidatina Aisyah secara khusus. Wallahu alam, isteri Nabi yang lain terasa apa semua itu ialah itu fakta tidak dapat orang kata tidak dapat dinafikan. Sebaliknya bagaimana kita isteri Nabi ataupun orang yang lain lah menerima cara menerima itu. Boleh jadi tuan-tuan ini cara manusia. Allah lagi. Kadang kita dapat terima orang lain, dapat sebut tentang orang lain, pujian tentang orang lain, sikap manusia itu berbeza. Ada orang dapat dengar orang puji, macam kita anak-anak kita pun duk puji seorang anak ni, reaksi anak lain berbeza. Ada yang tu ayah habis duk saya lebih ni. Itu reaksi negatif. Yang orang lain dia akan, kita harapkan itu reaksinya lebih bersemangat. Ayah puji, ayah ni aku pun nak ambil, orang kata inspired daripada tindakan ataupun pujian itu untuk aku dapat benda yang sama. Reaksi itu tidak boleh nak kita, orang kata apa, tak boleh kita nak tetapkan dia penerimaan yang berbeza antara orang. Wallahu alam, itu saya boleh sebut secara ringkas. Kalau ibu sendiri yang bertanya ada orang kata buah fikiran untuk mengulas hal ini, dialu-alukan. Mungkin macam ni Ustaz, pada saya mungkin secara tidak langsung untuk menutup daripada komplain lagi, mengata-ngata lagi.
secara tidak langsung terus menutup mulut dengan menyebut kelebihan seorang tu, Betul. agar orang tu tidak akan mengatakan orang tu, engkau apa ada, orang ni macam ni, kau tak ada kan. Dia diam, jangan kata-kata lagi. Mungkin macam tu lah, Ya, insyaAllah. ya, betul. Kata tak. betul. Silakan jemaah yang lain. Ada yang nak bertanya tak? Ada yang angkat tangan tu. Dia macam mana? Yang angkat tangan tu dulu sila. Kalau tak Ina nak tanya. Ina. Aiki Ros, silakan. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak sambung yang minggu lepas Puan Amnira ke Azrina, confuse dua orang ni. Yang kan selalu ada orang yang dia ambil kesimpulan isteri Nabi begini-begini. Saya Puan So, Azrina. dia pun nak buat jugalah macam tu kan. Tapi yang maybe kita terlupa ya Aisyah ni sangat muda. Kan? Sebab tu dia begitu. Tapi yang kita ni dah tua-tua ni nak buat perangai macam tu tak kena lah kan. So kita kenalah pandai-pandai olah situasi tu mengikut diri kita sendiri yang aku ni dah 30-an takkan nak perangai macam remaja kan. Macam tu. Saya setujulah dengan Puan Amnira minggu lepas tu. Lepas tu kan Ustaz, hari tu ada kelas dengan Ustaz Khubaib. Okey. Pasal Asma binti Umais. Sebab itu Kemudian Amais. beliau adalah ulas sikit ibu dia pasal Hindun binti Auf dekat kelas tu Ustaz Hubaib sebut binti Auf. Auf. Tapi dalam peta Ustaz ni binti Aus. Lepas tu saya tanyalah dia, Aus ke Auf? Dia kata Auf. Auf. Tu dia minta saya tanya Ustaz Luqman yang mana satu. Saya kena check balik lah. Boleh jadi dia betul. Boleh jadi saya silap. Boleh jadi. Check Auf ataupun Aus lah. Itulah. Menarik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan persoalan tapi tadabbur daripada kisah hari ni yang saya ambil. Pertama, Baik. cemburu yang kisah hari ni cemburu yang merosakkan perhubungan satu. Sebab terang-terang kan memperlekehkan tu. Yang saya ambil sangat terkesan, saya suka part berdoa dalam hati. Sebab yang ni boleh mendidik saya insyaAllah. Hubungan hati dengan Allah bila kita cemburu dah terlajak ni, maknanya kita dah datang ke akuan tu kan. Rasa kita betul, rasa orang tu tak apa-apa, macam-macam lah. So bila Aisyah berkata dalam hati, macam Ustaz kata tadi lah, maknanya dia berdoa deep. Berdoa deep ni penting dalam hubungan kita dengan Allah yang pertama. Dalam hubungan dengan suami isteri, Rasulullah tak dengar pun dia berdoa kan, tapi faham bila dia nampak suami marah tu, dia terus back balik diri dia pada Allah, dan cara dia berdoa tu dia minta dengan sesungguhnya. Saya percaya sebab tu dia bukan sebab dia isteri Rasulullah, dia bukan sebab dia ummul mukminin kat sini, tapi yang saya ambil sebab dia back balik diri dia sepenuhnya pada Allah, minta kalau betul lah benda ni dia dah rasa dia salah sangat, dan cara dia berdoa tu memang nampak satu taubat yang dia tak nak ulang lah kan. Makanya Allah menyegerakan, nampak Rasulullah tu kembali balik kepada wajah yang tenang. So saya belajar, saya suka part berdoa dalam hati. Maknanya kita yang ada kat sini ambil apa yang Aisyah tunjuk kat ni, cantik lah sebab kita selalu terlupa untuk kembalikan diri dan hati pada Allah bila berlaku konflik dalam rumah tangga. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, insyaAllah. Kongsian yang baik. Selalu saya menanti-nantikan buah pandangan ni. Baik. Ustaz, yang doa tu sangat ni sebabnya dengan serta-merta juga Allah Ta'ala makbulkan. Sebabnya dengan itu juga Rasulullah terus kembali tenang. Kan? Terus hilang. Maknanya doa Aisyah itu dia makbulkan Allah segera. Sebab mungkin dia terus daripada hati dan direct ke Allah terus dalam masa tu. Boleh jadi saya boleh ambil manfaat ni. Boleh jadi cara boleh jadi tindakan marah yang mungkin boleh diambil Rasulullah lebih daripada tu. Dah marah macam tu, kalau saya situasi ni kita boleh hukum lebih, tinggal keluar rumah balik petang baru ni balik kan. Nak bagi masa seksa sikit berapa jam. Tapi ni agak cepat dah. Betul lah. Setelah kuliah Rasulullah kembali tenang. Mana masih Rasulullah tengah tertahan tapi masih lagi kekal di rumah itu. Ya boleh jadi ni
kaitannya dengan makbul doa Sayyidatina Aisyah. Menarik untuk saya ambil maklumat kat sini. InsyaAllah. Ada angkat tangan lagi. Saya lepas ni tak tahu kat sana boleh tengok tak. Apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya bonda. Saya ingin menambah Aha. apa disarankan oleh sahabat-sahabat saya. Terutama baru kejap ni Bonda N mengatakan doa itu terus diangkat oleh Allah. Bagi saya dengan perkataan-perkataan Aisyah itu akan menjadi itulah yang menjadi noktah penamat kecemburuan yang berlaku pada diri Aisyah. Jika tidak, Aisyah akan terus berlarutan mencemburukan Nabi apabila Nabi menyebut Sayyidina Khadijah. Jadi noktah penamat itulah yang menyebabkan dia merasa betul-betul bersalah dan Nabi betul-betul menunjukkan kemarahannya dan menjadikan noktah penamat untuk tidak lagi mengulangi selepasnya sehingga dia meninggal dan doa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Menarik. Betul. Jadi marah tu ialah penamat dia. Dan kesilapan yang berlaku itu menjadi kebaikan lah. Kalau tak buat satu kesilapan dan tak ada orang tegur, mungkin duk berlanjutan. Sebagaimana saya fikir untuk didik anak-anak lah, saya zaman masih lagi di peringkat membesar anak-anak. Kadang kita tahu ada kesilapan, ada kena yang dibuat kat rumah ni, kalau kita tak bendung pada awal, dia akan buat di luar sana. Apabila dia buat di luar sana dengan orang lain, reaksinya mungkin ni, saya antara anak duk mengata, duk mengejek fizikal sama-sama dia orang ni, yang tu rendah, yang tu hitam ni. Kita halang tu sebab kalau tak ni, nanti di sekolah di tempat lain, dia terbawa benda itu, silap air bulan kena dengan orang yang lain ni, dahsyat lagi kena. Jadi perlu proses. Silap betul ke satu proses, kita kena ambil maklum. Baik, ada soalan. Allah Allah. Ustaz, tentang bila Rasulullah menyatakan demi Allah tu kan, dia menyatakan bab zuriat tu. Kat sini juga tak tahulah yang saya nampak tentang zuriat ni bukan satu perkara yang boleh nak diperlekehkan, nak dicemburu sebab pentingnya zuriat keturunan tu kan. Rasulullah bukan nak macam nak condemn Aisyah, kau tak ada anak kau diam, tak. Tapi betapa pentingnya peranan Khadijah tu, bukan sekadar dia seorang yang ada bersama Rasulullah, tapi dia juga telah melahirkan zuriat-zuriat keturunan ni. So kat situ kalau kita terus tadabbur dengan Al-Quran, zuriat keturunan ni antara perkara yang Allah memang tekankan untuk sesebuah perkahwinan. So bukan untuk jadi kebanggaan dunia saja, tapi benda ni harta akhirat. Wallahualam, tu yang saya nampak. InsyaAllah, betul. Baik. Siapa lagi? Menarik, dah berkongsi. Saya berhenti setakat ni boleh ya? Saya ingat saya nak baca 2. Tapi saya cukup 1. Dan saya nak beri ruang yang lebih untuk perkongsian macam ni lah kalau ada. Ada lagi yang nak bertanya Ustaz ke? InsyaAllah. Nak berkongsi. Kongsi pendapat. Boleh dibincangkan bersama. Maaf Ustaz, saya masuk sekali lagi Ustaz. Tak apa. Tadi masa Ustaz menyebut sebab saya ni COVID, nafas saya singkat sikit. Ustaz menyebut tentang Saudah tadi kan, anak daripada seorang hamba tu. Boleh kita tahu sikit tak berkenaan dengan anak Saudah tu Ustaz? Terima kasih. Anak Saudah? Tak jelas soalan saya. Anak Saudah ini bukan Saudah. Hamba yang ada seorang lagi isteri Nabi yang ada zuriat itu kan. Ya. Maria. Jadi boleh kita tahu sikit tentang anak tu. Saudah, isteri selepas Khadijah. Macam mana Puan Bonda Ann? Saudah tu kan ke isteri selepas Khadijah meninggal kan, Khadijah, dengan Saudah. Saudah tu dah ada anak sebelum tu kan Ustaz kan? Betul, ada 5 tahun. Tapi yang dimaksudkan oleh Puan Bonda Aisyah, Maria yang melahirkan zuriat bagi Nabi Ibrahim, anak bongsu Nabi SAW. Baik, menarik soalan itu. Saya ingat saya dah jelaskan dah dalam perbincangan awal-awal dulu, profil Ummul Mukminin. Ala kulli hal kita jelas begini. Beza, saya melihat satu benda yang beza, silibus sirah yang berada di masyarakat kita dengan silibus asal dalam kitab ulama dalam bahasa Arab. Ada bahagian dan banyaklah bahagian yang dibuang.
dan ada keperluan lah kenapa dia buang, untuk tak nak cerita sebaliknya, tapi berkekal dengan itu. Antara bahagian dia yang dibuang, kalau kita rujuk kitab Arab yang biasa, kitab biasa pun tentang Nabi SAW diperkenalkan tentang isteri Nabi, ibu Nabi, ayah Nabi sebelum itu, anak Nabi, boleh. Dan sekaligus dalam perbincangan tentang isteri-isteri Nabi, terus ada satu bahagian dicerita tentang sarari Nabi SAW, iaitu hamba-hamba perempuan yang disetubuhi oleh Nabi SAW. Ada 4 orang, sebagai pendapat 4 orang, ada lebih daripada itu. Dan dikenal pasti siapa 4 orang ini. Antaranya yang paling terkenal adalah Maria Al-Qibtiyah. Nak kata daripada dulu sampailah sepatutnya, dia bukan benda yang pelik, benda yang ni, memang ketika itu perhambaan berlangsung, diamalkan. Dan kita tahu zaman Nabi ada hamba, para sahabat Nabi ada hamba, dan Islam datang, antara syariat yang dibawa ialah bagaimana mengurus hamba, menggalakkan untuk merdekakan hamba, kan. Dan ada satu bab ataupun pengajian yang khusus dalam fiqh tentang raqaq, tentang perhambaan. Antara isu yang dibincang, bagaimana kategori hamba itu sendiri, kan. Termasuklah juga boleh tak seorang tuan menyetubuhi hamba? Jawapan dia boleh. Tapi boleh itu dengan syariat. Islam tetapkan macam mana seorang hamba, seorang tuan dia menggauli hamba perempuan dia, ada syarat-syarat dia. Dengan ini kita untuk jadi kesalahan apabila kita yang kemudian zaman hari ini kita tidak ada hamba, amalan perhambaan itu sudah tidak ada, kita tersalah membandingkan apa yang berlaku zaman Nabi dengan zaman sekarang. Teruknya begitulah kita bandang, Nabi menyetubui hamba, kita tak ada pada hari ini, kita jadi rasa iya ke begitu. Sebab kita banding dengan zaman yang berbeza. Sebaliknya, kita kena bandingkan amalan perhambaan ketika itu syariat sedang turun dengan standard practice perhambaan di tempat yang lain, di Rom, di Parsi, di India, ada apa semua tu. Sana perhambaan. Lalu bagaimana kita akan tengok, Islam mengurus perhambaan itu sangat cantik. Baik, kembali pada isu. Adakah seorang tuan itu boleh menyetubuhi hamba wanita dia? Boleh. Tapi ini syarat-syarat dia yang membolehkan. Yang pertama, antaranya lah, sudah tentulah perempuan atau hamba perempuan itu dia bukan isteri kepada, di mana dia bukan isteri orang. Kita tahu kan, ada orang memiliki hamba suami isteri. Nah, jadi kalau dah ada hamba suami isteri, tak boleh tuan, aku tuan kau ni. Nah, sebelum hamba ni bukan maksud kata, kalau kita nak bayang, hamba, maknanya 100% aku memiliki tentang hal itu. Agama tidak begitu. Baik, yang ni suami isteri sebagai hamba. Boleh tak kita tuan kata, malam ni aku nak tidur dengan isteri kau, bawa masuk bilik. Tak boleh, agama tak bagi. Tapi ini berlaku di Rom, berlaku di Parsi. Kau dah jadi hamba aku, ikut aku lah, aku nak ni. Tak, Islam tak bagi. Nah, kemudian lagi ada perincian-perincian lain. Baik, dengan kita tahu hari ini, kembali kepada yang soalan daripada Bunda Aisyah tadi, Maria Al-Qibti yang apabila kita sebut tadi, mai di tempat ataupun Nusantara, bahagian ini dihilangkan. Tidak disebut bahagian tentang ada kelompok wanita yang menjadi hamba Nabi SAW. Lalu berlaku salah faham bahawa Maria ini isteri Nabi. Settle lah. Patutlah, tak apalah, isteri Nabi, patutlah ada anak. Kemudian nanti kita akan berlaku konflik tak selesai apabila kita baca hadis, ni macam mana pula? Nah, Maria bukan isteri, dia hamba yang Nabi gauli, bersama ada 3 orang lagi yang lain, dan dia lebih daripada orang lain, dia melahirkan zuriat bagi Nabi SAW. Lalu, ni menarik. Lalu dalam Islam, seorang hamba perempuan yang melahirkan anak tuan dia, status hamba dia sudah berubah. Dia digelar sebagai, bahasa Arabnya, ummu walad, mak anak tuan. Apa yang berlaku kesan status itu, apabila dia dah melahirkan anak pada tuan yang mentubuhi dia, anak tu sendiri seorang anak merdeka. Tu menarik. Anak merdeka. Dia tidak ambil status mak, dia ambil status si ayah. Anak merdeka. Dikira anak dia, zuriat dia, menerima warisan sebagainya. Itu anak dia. Cuma mak dia tu hamba tak ni. Melainkan tuan dia, dah kau lahirkan anak aku merdekakan kau.
merdeka lah. Kalau dia tak, dia kekal lah sebagai hamba. Baik. Walaupun dikekalkan sebagai hamba, tetapi dia tidak sama dengan hamba-hamba yang lain. Apa kesan dia? Seorang walad haram tuan dia untuk nak jual. Tak boleh jual lah. Tak boleh jual. Kalau dia tak nak merdeka kan, dia duduk situ sampai dia tak boleh jual. Satu. Yang kedua, apabila hamba atau tuan tu meninggal, anda kata tuan tu meninggal, hamba walad ini, dia automatik status dia menjadi orang yang merdeka. Terus menjadi merdeka. Berbeza dengan hamba yang lain, hamba biasa yang lain, tak, dia boleh dijual. Kemudian apabila tuan tu meninggal, hamba itu menjadi sebahagian daripada faraid. Jadi tuan ni jatuh diwarisi oleh anak pada tuan dia ni. Tapi walad ni tidak, dia automatik merdeka. Ni keindahan syariat Islam dalam mengurus hamba. Jadi saya hurai panjang tu saya letak dalam konteks untuk kita tak rasa kadang orang rasa begitu, ya ke Nabi ni. Nanti kita akan jumpa konflik isu ni dan satu hadis ada hadisnya, dan saya menerima respon daripada asatizah juga yang lain mengatakan tidak semua orang kata kadar pendedahan terhadap sirah itu tidak sama. Ada sangkaan orang lain mengatakan ini hadis sahih ke gini, Nabi menyetujui hamba. Kita iyalah. Itu berlaku dalam isu yang lain. Jadi untuk peringkat ini saya sebut itu Maria Al-Qibtiyah bersama Raihana bersama yang lain, dia ialah sarirah ataupun hamba perempuan yang pernah disetubui oleh Nabi SAW, dan ini dibenarkan dalam agama, dilakukan pada zaman Nabi, pada sahabat Nabi pun buat ketika adanya dipraktiskan lagi amalan perhambaan. Wallahu a'lam. Jelas ataupun tidak Bonda Aisyah? Jelas, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Lain? Alhamdulillah. Dah tak ada dah sistem perhambaan. Sistem perhambaan tu tamatnya bila, Ustaz? Kalau Tamatnya- tidak kan maknanya kalau sekarang zaman moden ni kita tak panggil hamba, kita panggil pembantu dan kita bayar dia gaji, tetapi tidak boleh jauh. dikahwini, ataupun kalau nak boleh dikahwini dengan boleh dikahwinilah, maknanya dia boleh kahwin dengan orang gaji dia tu. Oh, Ada jauh. juga orang macam tu. Tak boleh samakan hamba dengan orang gaji lain. Dia statusnya Itulah. merdeka. Dia jauh. Itulah Bila berhenti dia berakhir sistem perhambaan, kita kena terima kasih pada George Washington yang pengasas presiden pertama Amerika. Dia yang orang kata buat benda tu, mengharamkan sistem perhambaan tempat dia. Kemudian kuasa mereka menguasai dunia, lalu sikit-sikit dah tak ada kan. Sehingga tuan-tuan, sehingga 1924 ni, kita 19 apa dah kan, kita merdeka 1957, sehingga 1924 ialah tahun terakhir Khilafah Uthmaniyah kan. Sehingga itu di Uthmaniyah, di peringkat istana, masih ada perhambaan, masih ada hamba-hamba mereka, masih ada hamba. Sebab agama sendiri, kita Islam sendiri tidak menoktahkan hamba ni haram. Islam tidak pernah mengharamkan perhambaan, tak. Sampai hari ni kita baca Quran, fa'idqu raqabah, kesalahan sekian, kifarat dia kena merdekakan seorang hamba ni. Dia berlangsung. Cuma berlakunya zaman rezeki ataupun rahmat pada zaman hari ini banding zaman dulu, tidak ada hamba lagi. Bukan Islam tidak mematikan perhambaan. Kita nampak daripada syariat menggalakkan secara tak langsung, menggalakkan orang kata merdekakan hamba. Motifnya ataupun kehendak Islam itu memang ke arah kalau tidak ada hamba kan, ini. Tapi tidak turun nas arahan hamba itu diharamkan, tak. Nabi meninggal dengan Islam yang sempurna, agama syariat telah lengkap, tidak termasuk ada nas secara jelas untuk dihentikan, dihapuskan perhambaan. Ini kita kena terimalah. Wallahu a'lam. Ustaz. Baik. Kadang kita bila terfikirkan hamba ni, kita rasa macam zalim. Hamba pada kita zalim. Tetapi bila kita fikir kita pun hamba kepada Allah, macam itulah. Maknanya kena ikut perintah.
Islam merawat situasi. Kadang kita tahu wallahu a'lam, tapi kemungkinan, saya membayar kemungkinan untuk sistem perhambaan itu ada semula, kita tahu beratusan tahun ke depan nanti, kemungkinan itu ada. Satu. Yang kedua tuan-tuan, ya, hamba dia kes yang pelbagai, yang tidak sama antara orang lain, tidak boleh dinafikan. Ada orang kata apa, rahmatnya perhambaan ini bagi sebahagian situasi, sebahagian orang punya rahmat disebab perhambaan. Contoh saya kata, orang-orang warga, orang kata negro, orang hitam yang berada di Amerika, berada di barat, mereka yang merdeka pada hari ini, dia kena nak kata apa, kena berterima kasih, kena orang kata kena bersyukur atas atas takdir moyang mereka dulu, hamba yang dibawa datang ke sini. Kalaulah nak banding, kalau mereka masih lagi duduk, kata tidak merdeka, dia akan tengok, dia akan bandingkan dengan saudara-saudara mereka yang masih lagi di benua Afrika, yang masih lagi di belenggu kemiskinan, kemunduran dan sebagainya. Nak banding dengan sekarang, jauh lebih nasib baik. Tapi hasilnya daripada pengorbanan nenek moyang mereka yang jadi hamba dulu. Nak katanya hambaan itu boleh jadi kedepannya adalah kebaikan untuk generasi kata selepas itu. Sebagaimana kita tengok zaman Nabi pun begitu. Ada yang menjadi hamba kepada Nabi kemudian menerima Islam. Kalau dia Allah alam begitu. Baik. Urai panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak saya dah sebut banyak lah tadi, Masya Allah. Pasal cemburunya Sayyidatina Aisyah tu kan Ustaz. Ya. Jangankan orang muda macam Sayyidatina Aisyah tu, saya sendiri dah tua-tua ni pun kalau kata cemburu tu ada juga, dia normal. Dia macam yelah, cemburu ni perkara yang sering berlaku di kalangan Ummahul Mukminin kan, sehingga Nabi pernah menyebut lah, Naluri perempuan Ustaz. ibu kalian pun, iaitu Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim pun cemburu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani kan pernah berkata bahawa orang yang cemburu ni kita tak boleh marah dia, sebab bila orang yang cemburu tidak boleh dimarahi atau diambil tindakan, kerana ketika tu akan mereka dikuasai oleh cemburu tu. Sebab itulah Rasulullah pun diam kan. Lepas tu jika benar Sayyidina Aisyah ni membenci Sayyidina Khadijah, sudah pastilah dia tidak akan meriwayatkan hadis-hadis berkenaan kelebihan Sayyidina Khadijah kan. Kesemua riwayat menyebut tentang kelebihan Khadijah dan cintanya pada Nabi diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Masya Allah. Jadi sekarang orang yang benci ni atau tidak suka, tidak menyukai orang lain, pasti tidak akan menyebut perkara yang baik tentangnya kan. Ya, insya-Allah. Hanyalah disebut pun hanyalah kejahatan dan keburukan serta kekurangan orang yang dibenci. Namun apa yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah, dia tidak kan, tidak ada wanita di dunia ini yang menyebut kelebihan dan kebaikan wanita lain kerana benci kepadanya. Ia menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah tidak membenci Sayyidatina Khadijah, cuma perasaan cemburu saja, Masya-Allah. Betul, insya-Allah. Ustaz, kalau macam tu berdosa tak? Berkata kita bercemburu pada orang yang dah mati, kata orang tu macam-macam, macam mana nak minta ampun tu? Pertama kita dah jelaskan sebelum pada ni, kena beza antara perasaan cemburu dan dengan perbuatan akibat cemburu. Sikap atau perasaan cemburu itu tidak, sebagaimana Puan sebut tadi, tidak dihukum. Tidak dihukum. Tak boleh kita nak kata kau tak boleh cemburu, berdosa. Tak ada. Perasaan cemburu itu semula jadi. Dan sebenarnya sifat cemburu ialah sifat terpuji, termasuk dalam kategori sifat terpuji, bukan sifat mazmumah. Boleh baca muka surat 736 dalam buku ini, bagaimana Allah kaitkan zatnya dengan cemburu. Nabi sendiri sebut aku ni orang paling cemburu. Cemburu sifat yang terpuji. Satu. Yang kedua, sifat cemburu itu sendiri tidak dihukum, tidak boleh hukum sebagai sebut satu. Tapi tindakan yang diakibat oleh sebab cemburu tadi, merosak sebelum ni, merosakkan barang orang, pecah, terbelah talam orang, tindakan itu dihukum, diambil tindakan. Jadi kita kena beza. Sama juga kalau lah dia cemburu, sekadar cemburu sebut. Dan kita dah jumpa sebelum ni, kena bandingkan. Saya rasa cemburu sebut tentang Ummu Salamah, abang, kalau ingat sebelum ni, apa lagi abang tak cukup dengan Ummu Salamah.
Itu cemburu tu. Tapi Nabi tak hukum sebab kata-kata itu tidak memberi kata tadi tidak termasuk dosa. Tapi kali ini Sayyidina Aisyah cemburu Khadijah, tak ada masalah cemburu tu. Tapi disebut perkataan dia pelekehkan Khadijah, yang tu dihukum. Hukum tadi lah, Nabi marah, lagi Nabi angkat, Nabi bandingkan kelebihan Khadijah yang nak tinggi bandingkan Aisyah. Jadi hukuman itu. Tinggal lagi soalan macam mana nak minta maaf pada si mati. Tidak ada cara dah minta maaf. Cuma diajarkan cara kita ganti dengan berbakti kepada orang yang pernah yang kita ni. Sebab itu Aisyah dia boleh jadi sebab dia baca disebut banyak kelebihan Khadijah sebagai nak balas balik lah. Aku dulu pernah kata tak elok dengan Khadijah. Dia backup balik. Allah Alam. Ustaz, selain daripada Aisyah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah ni, adakah isteri-isteri Nabi yang lain yang menceritakan pula? Ada tak yang isteri-isteri yang menceritakan pasal Aisyah pula? Ataukah maknanya adakah isteri-isteri Nabi, saya tak baca lagi semua ni, saya tak baca, mungkin isteri-isteri Nabi yang lain meninggal terlebih dahulu daripada Aisyah atau Aisyah yang terakhir yang meninggal? Menarik soalan tu. Kena rujuk buku kedua. Saya buat hingga Ummu Salamah benda. betul. Saya tak ada buku tu, saya belum baca. Saya fokus pada ustaz yang satu ni je. Betul. Tak payah Ada tak baca, Sayyidina Walid tu. tak baca pun tak apa. Tengok belik cover dia di depan, terus ada jadual umur. Jadi kita boleh nampak ada kolom. okey. Tempoh hidup selepas Nabi wafat, tahun dia wafat kita akan tahulah bahawa sebagaimana ada Puan Nira sebut Azrina. suka Kena tukar nama dah. Tak minta cerita kita boleh Rumi dah. minta maaf. Puan Azrina sebut tadi. Yang Tapi paling tak last ada isteri lain sebut ustaz ya yang meriwayatkan hadis selepas Aisyah, maknanya tak ada orang lain menceritakan Aisyah pula macam ni. Ini kita dengar daripada Aisyah yang menceritakan isteri-isteri Nabi macam ni. Ada tak orang lain yang meriwayatkan Aisyah pula yang mengatakan Aisyah sebenarnya macam ni. Tak ada ustaz tak, bukan kata tak ada, saya tak ada jawab, tak ada. Saya kena cari tu, menarik tu. Menarik tu. Tak, kemungkinan ada isteri-isteri Ada. Rasulullah yang lain yang menceritakan Aisyah pula. Ya, sebab Aisyah kan dia cerita isteri macam ni. Semua tu. Tetapi kalau kata isteri-isteri lain pula, dia daripada pandangan dia pula, oh Aisyah ni sebenarnya macam ni. Dia kanak-kanak lagi, masih muda lagi, masih macam ni. Kan? Betul. Kemungkinan itu satu dia kata tak ada, kemungkinan itu ada dan lumrahnya ada lah. Orang tu mengata orang ni, orang mengata orang tu, orang cerita orang ni, itu ada. Cuma kenapa sampai kepada kita banyaknya tentang yang diriwayatkan Sayyidina Aisyah saja, yang ni kita kena sedar realitinya, iaitu selepas kematian kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri yang menjadi ulama, yang menjadi pengajar masyarakat ini bukan semua. Aisyah. Sayyidina Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ni jadi guru. Yang lain macam kita, tak semua orang dia buka ceramah, buka kuliah boleh jadi guru. Dia ada pengalaman yang banyak, tapi dia mengajar tu tidak. Isteri Nabi yang lain begitu. Ada satu dua hadis saja, itu pun disampaikan oleh orang terdekat, keluarga, anak saudara terdekat lalu disampaikan. Mereka tidak menjadi guru. Yang menjadi guru kepada umat lepas pada Nabi wafat dua orang, Sayyidina Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi kat situ kita boleh banding lah. Realiti kita ada, mesti ada. Cuma tak sampai pada kita lah. Tak sampai. Satu lagi yang menjadi tanda tanya pada saya, mungkin saya baca tak habis lagi, kurang ilmu. Menarik macam tanda tanya. Macam ni, Rasulullah ada 11 isteri. Dan setiap isteri tu ada gilirannya. Tapi kita ni macam ada seminggu 7 hari sampai hari Ahad katanya. Kalau yang 11 tu, dia maknanya dia pusing sampai pergi ke Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Macam tu. Macam mana? Giliran isteri tu Ustaz. Ya. And then dia macam mana dia atur. Satu malam rumah ni, lepas tu besok malam rumah orang lain, macam tu. Betul. Oh, maknanya kalau kena sampai 11 hari baru mula balik giliran yang pertama balik macam tu. Betul. Yang ni disebut dalam, kita tak sampai lagi ke depan nanti. Rasulullah tak pakai hari dah benda. Habiskan bilangan hari je. Dia tak semesti kena bagi Habiskan bilangan isteri lah. Ya. Betul. Habiskan bilangan isteri. Dia tidak tetapkan hari. Hari Senin siapa tak. Dia sebagai tu dia bilangan tu. Ya. Satu, yang kedua dia tidak bergilis 11 hari.
Sebab Betul. pada satu masa paling ramai 9 orang sahaja. 11 Maknanya tolak Khadijah. Aisyah yang dapat bahagian orang lain tu, Aisyah dapat kan? Saudah bagi pada Maknanya Aisyah. rumah Saudah. Aisyah 2 hari lah, tetapi 2 hari 2 bukan hari. hari yang berturut-turut, hari yang berlainan. Maknanya Hari kita yang dia ambil macam tu. betul. Okey, faham. Insya-Allah. Menarik. Semua nak jadi ustazah ni Ustaz. Hasil dengan kita duk mengaji habis ni rasanya ibu-ibu Nurul lebih ustazah pada ustazah. Ustaz Masya-Allah. Kalau orang tanya kita faham lah nak jawab Ustaz. Dan kita boleh dah Tak, tenangkan, Ustaz. boleh meredakan. Bukan sebab isu ilmu jadi boleh ustazah. susun. Tak. Rela poligami lah tu Ustaz. Meredakan. Bukan isu apa jadi ustazah. Takut kalau tak sabar ke masih cemburu yang tak boleh kawan, malu dengan diri sendiri lah. Betul. Itu yang saya nampak. Ya Allah, banyak pengajaran saya. Akbar. Cemburu ni nampak macam kategori sabar. Dia sebenarnya cara nak urus. Bukannya bukan dia sebab dia melibatkan perasaan tu. Betul lah tu. Allah Akbar. Bunda yang tanya macam-macam lagi takut. Kurang. Boda kurang cemburu. Tak lah. Kurang. Kena kita kena elan balik. Nanti cuba pakat baca muka surat 36 37 Ya betul. untuk dapat gambaran cemburu sifat yang terpuji dalam agama. Minggu depan Ustaz ada lagi kan? Ustaz Minggu ada depan hurai last. tu Ustaz. Minggu depan last. Okey. Okey cantik. Minggu depan kita buka total. Saya suka part 2 muka surat 36 37 ni. Okey, kita Sangat bagi ilmu yang besar lah. Jelas. Betul. Boleh dibermanfaatkan. Betul. Sebab selalu bila sebut cemburu je, orang terus fokus perempuan tu satu. Betul. Perempuan sendiri pun sebut cemburu je dah datang masalah kan. Tapi bila Ustaz letak muka surat 36 37 ni memang jadi panduan lah ilmu yang besar kat sini insyaAllah. Rasulullah pernah cemburu tak Ustaz? Ya? Rasulullah pernah cemburu tak? Allah pernah cemburu ke tidak? Ada ada jawapan Rasulullah pada sahabat. Cantik. Tak, Rasulullah pernah jawab pada sahabat kan. Kalau aku penggal kepala dia. Rasulullah punya cemburu lagi tinggi daripada sahabat-sahabat. Rasulullah pun cemburu juga. Jangan buat main. Nanti tersampai cerita tu. Allahu Akbar. Satu saya nak tambah. Kita tu dah sebut. Kita apabila kita baca hadis riwayat apa ni, kita kena objektif sedar. Kadang kita menilai satu tadi berlainan zaman dulu kita dengan banding sekarang. Satu. Yang kedua kita menilai atas neraca budaya bangsa kita dunia lain. Itu juga tidak kena. Cemburu. Selain daripada tadi penilaian gender, kita tengok perempuan, rupanya lelaki pun tak satu. Yang kedua bangsa. Kita Melayu mungkinlah secara sinonimnya cemburu kuat perempuan tapi lakinya tidak, tapi tidak ada satu. Tapi ada bangsa lain cemburu sangat dikenali pada orang lelaki. Antaranya orang sebutlah orang sebelah India, sebelah Pakistan. Dia orang cemburu kuat. Saya ada dalam saudara saya ada seorang kahwin orang Pakistan dah berlaku masalah lah. Dia, cemburu dia lain macam. Tu zaman kat sana kita tahu cerita bunuh isteri dia, bunuh dia, bakar dia. Cemburu dia luar kawalan. Sebab itu Islam datang mengawal. Ni lain bangsa lain dia macam ni. InsyaAllah. Allah. Baik. Melayu ada cemburu buta. Tadi Ustaz kata Pakistan tu, itulah sebabnya orang Pakistan semua kita kalau kita jumpa di tanah suci Mekah, mereka pakai jilbab tutup. Kerana mereka tidak dibenarkan menampakkan wajah mereka. Ada mereka yang cantik, ada tak cantik, tapi memang suami mereka menutup wajah isteri-isteri dia. Satu. Kedua, salah ke saya Ustaz kalau saya mentaksirkan pada diri saya sendiri. Rasulullah tu ada cemburunya ketika masa Aisyah itu difitnah. Walaupun Rasulullah tahu memang Aisyah tidak bersalah sama sekali, tapi dia tetap mengasingkan diri dia daripada Aisyah. Kerana ada juga perasaan syahwat sangka di hati Rasulullah. Betul ke Ustaz? Boleh begitu sebab Nabi tidak tahu perkara gaib dan daripada tindakan yang Nabi buat tu boleh ditafsirkan begitulah. Betul. Saya pun buat ada pandangan begitu. Sehingga Rasulullah ulang kepada Allah untuk memberikan dia memberi apa Ustaz? Dia tunggu wahyu turun. Kebenaran. Rasulullah pun tunggu wahyu tu, pasti dia tidak tahu. Tetapi sedangkan masa tu Aisyah telah memberitahu.
tidak Ya, melakukannya. Tapi betul lah. kepercayaan tu maknanya daripada situ ada juga ketidakpercayaan Nah, Rasulullah kesangsian. walaupun Betul. kesangsian. Makna walaupun isteri dia tu dia tahu tak akan melakukannya, Ya. tetapi entah mungkin ada juga hasutan syaitan ke, tapi syaitan tak boleh basuh Tak pada ada, Rasulullah. tak ada sifat semula jadilah. Dan sebab tu, atas sebab ni kalau kita faham yang Sayyidina Aisyah marah kat Nabi sebab tu lah. Abang ni tak percaya lah. Di sini Tak tak percaya. percaya. Bukan sebab ni. Ya Allah. Dah kalau mikir-mikir tak mungkin lah kalau Aisyah nak buat macam tu, buat apa dia kahwin dengan Rasulullah? Baik dia kahwin dengan orang muda. Kalau nak Ini- buat macam tu lah kan. Ini kemudian lah apabila isu tu dah selesai kita jadi. Tapi masa berlaku tu tak boleh nak kata apa lah. Kan ada ini. Masa berlaku. Allah. Baik. Okey lah. Ada lagi ke? Nak dekat ke 10 dah kesian Ustaz. Sian Ustaz. Okeylah Kita Ustaz tutup lah Ustaz lah. Nanti kita Doa. sambung lagi insyaAllah. Doakan saya urusan banyak tak settle lagi ni. Itu yang seronok membincangkan tu kan. Isu Itulah. cemburu ni takkan habis kan. Dia kena ustaz. Dia kena ustazah. Saya lah tak kena. Saya nak bawa sirah. Ni tak pasal-pasal. Tak boleh ke Ustaz? Kalau Ustazah, sekali dua-dua side emosi lebih. Oh gitu. Dia tak balance. Dia Nanti kena bias Ustaz. Bias. Kalau perempuan dengan perempuan nanti dia bias. Oh, Tak gitu. boleh. tak kena tak pula adil. aku Ustazah tengah emosi. Sudah masuk kelas habis. Okey, kita tutup lah dah. Kesian Ustaz dah kot 10 Ya, dah. terima kasih banyak Una. Terima kasih Ustaz. Okay, Alhamdulillah syukur kita pada Allah. Kuliah duha kita berjalan lancar dengan asanggaram rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ilmu dan pengajaran daripada hadis-hadis yang kita pelajari hari ini. Moga kita ambil segala pengajaran dalam hadis ini dengan sunnah-sunnahnya seperti istighfar untuk orang telah meninggal, doa terus pada Allah mohon redakan kemarahan orang yang kita sakiti hatinya, dan sunnah Rasulullah sebutlah kebaikan orang-orang yang meninggal. Wallahu alam, kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Moga diberi kesihatan dan rahmat kepada Ustaz. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya minta izin Ustaz untuk saya buat sikit hebahan kuliah pada petang ini. Pada pukul 5.15 bersama Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid 1. Pada 8.15 malam kita ada kuliah maghrib bersama Imam Wan Abdul Halim bin Haji Mat Yusof. Dan pada pukul 9.15 malam kita bersama Ustazah Mara binti Muhammad Saleh dengan tahsil Al-Quran. Kepada jemaah yang nak membaca Al-Quran, silakan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup Surah Al-Fathah dan Surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kerana luangkan masa, masya-Allah. Allah ambil masa lebih.